وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin sajemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat 18. Masih lagi di air Masih lagi di air, bab air. Air yang makruh digunakan. Jadi kita tahu dalam hukum ni dia ada 4 kan. Pertama dia ada harus, dia ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh. Kalau wajib ni ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Siapa buat dapat pahala, siapa tinggal akan mendapat balasan lah, diancam dengan siksaan. Maksud dia berdosa kalau tak buat benda wajib. Kalau sunat ma yusabu fa'iluhu, dapat pahala orang yang melakukannya, tapi wala yu'aqabu tarikuhu, tapi tidak dihukum orang yang tak buat. Maksudnya sunat ni kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat apalah, tidak akan dihukum. Macam itulah juga haram tu. Haram ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu. Kalau wajib ni siapa buat akan dihukum dengan dosa kalau dia tak taubat. Siapa tinggal dapat pahala. Maknanya dia orang yang ketika mana berhadapan dengan benda yang haram dan dia tinggal, maka dia wajib tinggal dan dia dapat pahala. Contohnya apabila dia berhadapan dengan situasi yang mana contohnya lah mengajak kepada zina contoh. Tiba-tiba dia tinggalkan, tu besar tu pahala. Besar. Wajib tinggalkan dan mendapat pahala yang cukup besar. Kan tuan-tuan pernah baca cerita tentang Buya Hamka. Buya Hamka kan, terkenal dengan Hamka lah, kita sebut Hamka. Ketika mana dia dipanggil, dijemput ke Amerika Syarikat, ke Los Angeles. Jadi naik kapal, nak daripada Indonesia tu nak sampai ke Amerika 2 bulan atas kapal. 2 bulan atas kapal. Bila sampai di Amerika tu, di Los Angeles kalau tak silap saya, dia duduk di hotel. Lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang isyak, ada orang ketuk pintu hotel dia. Ini cerita tahun lama tuan-tuan, dalam 60-an kot. Macam itulah, 60-an ke 50-an tuan-tuan. Jadi ada orang ketuk hotel, rupanya seorang perempuan muda, orang putih lah, Mak Saleh, orang perempuan muda. Masa ni umur Buya Hamka 42. 40 ni kira cergas lagi lah tuan-tuan. Umur dia dalam 42. Dan dia dah tinggalkan keluarga dia 2 bulan lebih. Atas kapal pun 2 bulan lah. Kan naik kapal nak sampai sana jauh. Jadi ketuk pintu dan perempuan tu tawarkan. Perempuan muda dalam belasan tahun. Perempuan ni katanya, wahai tuan, adakah perlukan kepada peneman? Bayangkan tuan-tuan, di hotel tu mana ada jabatan agama, keluarga jauh, dah 2 bulan tak bersama dengan keluarga. Ini satu cabaran yang sangat hebat sebenarnya. Kalau dia tidur dengan perempuan muda tu pun, orang bukan tahu pun. Bila kita berhadapan dengan situasi macam tu, wajib tinggal. Wajib. Dan Buya Hamka kata dia tak perlu. Malah kata Buya Hamka, dia malu pada Allah sebab wuduk sembahyang isyak tu masih basah di muka dia. Ini orang yang mana kalaulah kita berhadapan dengan situasi macam tu, kemudian kita boleh ingat inni akhafullah, kita takut pada Allah, mudah-mudahan janji Allah di dalam hadis Nabi sebut akan mendapat naungan arasy kan. Jadi yang haram ni wajib tinggalkan.
Apabila kita diberi pilihan, kita berhadapan dengan benda dia, wajib kita tinggalkan dan diberi pahala yang sangat besar. Kemudian tuan-tuan, makruh. Makruh ni ma yusabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Siapa tinggal dapat pahala, kalau buat tak dapat apa. Tinggal dapat pahala. Macam ayat ni ya. Ni ayat kita nak bincang ni, ayat yang mana makruh guna. Tinggal dapat pahala, kalau kita guna juga tak ada apalah. Tak ada apa. Harus ni la yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Buat pun tak dapat apa, tinggal pun tak dapat apa. Itu nama dia harus. Tuan-tuan nak pakai baju warna apa, baju sunat ni warna putih, baju lain tu harus ya tuan-tuan. Tuan-tuan nak pakai, tuan-tuan nak pakai design baju lagu mana, ini benda harus tuan-tuan. Banyak nak makan apa, semua harus tuan-tuan, selagi mana tak haram. Baik tuan-tuan. Kemudian kita tengok Su'ila radhiyallahu anhu, qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darin. Kata pengarang, ditanyakan lagi, daripada ditentukan makruh memakai air yang tercemar pada negeri yang panas, adakah pekerjaan ta'abudi atau tiada? Betul di situ, betul kan? Kerana kami dapat pada setengah negeri yang sejuk pada zaman panasnya, terlebih sangat lagi daripada negeri yang panas. Soalan dia, kadang-kadang macam Malaysia lah, kadang-kadang masa kita panas tu kadang-kadang lebih panas daripada negeri yang panas. Macam tu. Sebab dalam hukum dia sebut air musyammas ni, air yang apa, duduk dalam apa, dalam bekas besi nah, bukan bekas lem, bekas besi. Bekas besi yang ada karat tu. Kalau bekas lem tak. Dia boleh keluar karat dia. Jadi kalau masuk dalam bekas tu, duduk di negeri yang panas. Kalau negeri macam Malaysia ni tak. Di Malaysia tidak ada air musyammas. Boleh bekas apa, sebab kita bukan negeri yang sentiasa panas. Ada musim panas kan? Bukan. Air musyammas ni adalah pada negeri yang memang dia ada panas. Macam kita ni, kita ada panas sejuk, panas sejuk. Ni ada musim panas kan, ada negeri yang ada 4 musim tu. Yang panas kan, panas macam di padang pasir negara Arab yang memang panas tuan-tuan. Jadi memang di situ ada air musyammas. Makruh guna. Jadi dia kata ada setengah negeri yang macam Malaysia lah, kadang-kadang panas dia lebih kurang dengan negeri yang panas, ataupun lebih panas lagi air dia masa dia panas. Masa saya duduk di ngaji di Kelantan tu, ada seorang pensyarah daripada Mesir. Mesir tu ada cuaca panas, tapi dia tak tahan panas di Kelantan. Kan Kelantan dekat dengan apa, laut. Jadi bila panas laut tu memang panas betul. Dia tak tahan. Bila dia datang dia kata har jiddan, panas sangat. Baik. Jadi tuan-tuan, adakah dia tanya ini pekerjaan ta'abudi ataupun bukan? Ta'abudi ni tuan-tuan, maksud dia benda yang kita tak boleh persoalkan. Kita buat semata-mata taat kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh, banyak ta'abudi ni. Sembahyang subuh 2 rakaat, ni ta'abudi tuan-tuan. Tak payah fikir pasal apa 2, kenapa bukan 4, 6. Ni ta'abudi tuan-tuan. Perintah Allah yang kita terima. Sami'na wa ata'na. Zuhur 4, sembahyang ada 5 waktu, bukan 6, 7. Ini benda yang ta'abudi, yang datang daripada hukum. Dia ada lagi satu disebut sebagai irsyadi, sebagai panduan. Contoh dia panduan. Kalau boleh dapat anak selang 2 tahun. Ini panduannya. Wa fisaluhu fi amain. Yang mana orang perempuan ni bila dia mengandung, dia menyusukan anak ni cerai daripada susu 2 tahun. Jadi secara panduannya, kalau boleh apa, selang anak 2 tahun tu sampai cerai susu tu baguslah. Ini sebagai panduan lah. Baguslah supaya apa, tak terganggu. Kadang-kadang bila mak dah mengandung anak yang kedua, anak yang pertama tak cerai susu lagi, kadang-kadang dia dah tak larat nak menyusu dah. Sebab dia pun mengandung nak menyusu lagi. Maka anak yang pertama tu terpaksalah makan susu, makanan yang lain tuan-tuan. Jadi secara isyari ataupun irsyadi, petunjuk saja. Adakah ini sebagai petunjuk saja? Maksud dia kita jangan guna air musyammas, takut kena apa? Kena sopak katanya lah, sopak. Ataupun ini ta'abudi. Sebagai contoh tuan-tuan, contoh yang lain, bekas yang dijilat anjing tuan-tuan. Bekas yang dijilat anjing kan sebut dalam hadis, idza walagal kalbu ina ahadikum falyaghsilhu sab'a marat ulahun ataupun ihdahun biturab.
Atau qamaqal, makna dia bila kita punya bekas dijilat oleh anjing, basuh 7 kali kan, satu ngayak tanah. Yang ni isyari ke irsyadi ke ta'abudi, tu khilaf. Kalau kita kata irsyadi, macam dalam mazhab Hanbali. Mazhab Hanbali ni pandangan mazhab Imam Ahmad tuan-tuan, bukan pegangan kita lah. Ini mazhab yang diiktiraf juga, tapi bukan pegangan kita di Malaysia, sekadar makluman. Pandangan mazhab Imam Ahmad ni yang berada di tanah Arab tu, dia berpandangan basuh 7 kali dengan air tanah tu, itu hanyalah irsyadi sahaja, petunjuk. Bila petunjuk, makna dia kalau tak basuh 7 kali pun tak apa. Dia jadi ke situ. Dia petunjuk bagi Nabi supaya hilang kuman dan sebagainya. Yang penting kalau kita basuh jilatan anjing tu, kalau kita basuh dengan sabun ke dengan air, hilang bau dan warna, bersih. Adapun dalam hadis tu hanya sebagai panduan untuk hilangkan pun nak lebih bersih lah. Makna dia kalau basuh tu dah hilang bau, warna dan rasa pun dah bersih. Adapun dalam hadis yang kata 7 kali satu dengan tanah, itu hanyalah panduan yang Nabi ajak untuk urusan dunia. Tuan-tuan faham tu? Untuk urusan dunia, macam Rasulullah kata habatul sauda, minyak zaitun, betul tak? Ini bukan benda tak budi tuan-tuan, sehingga kan tuan-tuan tak buat tuan-tuan berdosa, tak. Ini irsyadi, petunjuk daripada Nabi SAW. Itu pandangan mazhab Imam Ahmad. Jadi kalau mereka tuan-tuan, memang mereka kalau kena jilatan anjing ke, kalau khinzir tak ada arah tuan-tuan. Khinzir kita di dalam mazhab Syafi'i, sebab Imam Syafi'i dia kiaskan kalau babi, kalau anjing pun kena basuh 7 kali, khinzir lebih aula. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Adapun dalam pandangan mazhab Imam Ahmad dan hak lain tak ada. Jadi tuan-tuan, ini pandangan Imam Ahmad lah, katanya itu irsyadi, sunat. Kalau kena jilat dengan anjing, sunat basuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Kalau tak buat pun tak apa. Tapi pandangan jumhur ulama, termasuk kita lah, mazhab Syafi'i dan majoriti ulama, yang Nabi suruh basuh 7 kali satu dengan tanah tu, itu ta'abudi. Ialah tuan-tuan, contohnya lah, kalau bekas kita kena jilat anjing kan, ataupun anjing jilat ke, kalau kita basuh dengan sabun, kita buh klorok, mungkin dari segi zahir dia lebih bersih, betul tak? Zahir dia tu banding dengan tanah. Dari segi zahir dia tu, kita buh sabunnya, buh kloroknya, zahirnya bersih. Memang hilang bau, warna dan rasa tu hilang. Tak perlu kepada tanah. Jadi dalam pandangan Imam Ahmad cukup memadai. Tapi kalau dalam pandangan jumhur dan pandangan mazhab kita, kalau kena anjing ni, tuan-tuan dah basuh dah pakai sabun, dah buh klorok pik-pik dah hak kuat tu, bagi betul-betul bersih. Senang kata kalau tuan-tuan scan pun tak nampak dah, tak nampak langsung dah, memang licin terus. Tapi bila amalan ni ta'abudi, tuan-tuan wajib juga basuh 7 kali satu ngayak tanah. Tuan-tuan faham maksud saya? Sekalipun zahir dia dah tak ada, zahir dia tak ada dah, air liur kan, tuan-tuan basuh rendam elok-elok tuan-tuan, hilang tu bau, warna dan rasa, memang tak dapat kesan langsung, tak dapat kesan, guna alat pun tak dapat kesan, hilang terus. Tapi disebabkan perintah Allah mesti 7 kali satu ngayak tanah, kena buat. Tuan-tuan boleh jelas lah. Jadi tuan-tuan, itulah beza ta'abudi dengan irsyadi tu. Irsyadi ni maksud dia kalau buat pun boleh, sunatlah buat, tak buat pun tak apa. Kalau ta'abudi ni kita terima, sami'na wa ata'na. Ini khilaf di kalangan para ulama tuan-tuan. Tapi pegangan kita ni lah, pegangan kita mestilah basuh 7 kali, salah satu dengan air tanah. Cuma saya nak bagi faham ta'abudi dengan irsyadi tu. Itu saya bawa contoh yang lain. Baik tuan-tuan, kita tengok apa jawapan dia. Maka dijawabnya bahawasanya yang demikian tiada pekerjaan ta'abudi, bukan ta'abudi. Bahawasanya demikian tiada pekerjaan ta'abudi, dan sesungguhnya iaitu pekerjaan yang dapat dikira-kira maknanya. Maksudnya irsyadi. Guna air musyammas ni bukan ta'abudi. Sebab tu air musyammas bila dia sejuk, dia tak makruh. Ni masa dia panas nanti disebut. Masa dia panas tu makruh. Kalau dia sejuk tak makruh lah. Sebab dia irsyadi, hanya panduan daripada Nabi, tapi dapat pahala. Tapi pahala irsyadi dengan ta'abudi pahala lebih. Sebab ini perintah direct daripada Allah Azza wa Jalla. Adapun irsyadi sebagai panduan lah, panduan untuk kebaikan dunia kita. Begitulah tuan-tuan. Baik. Jadi dia kata
uh, jadi dapat dikira-kira maknanya, mesti kita faham lah dia ada mudarat kan, bebek kita elakkan, gitulah. Kemudian kerana adalah panas matahari itu mengeluarkan karat-karat bijana naik di atas air pada negeri yang panas. Seperti yang panas tu, maksudnya katanya lah, pandangan para ulama sebut, kalau bekas itu bekas tembaga, mestilah bila dia panas pada negeri yang panas, katanya karat itu terkeluar. Nah, ada satu pandangan disebut minyak. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab yang lain disebut, katanya bila panas sangat tu, ada minyak-minyak dalam air tu akan timbul di permukaan air. Itulah risau dia menjadi mudarat. Mudarat pada kulit kita. Mana ni? Kemudian karat di atas air daripada negeri yang panas, dan tiada ditilik yang datang daripada panas air pada hasil pada negeri yang sejuk atau yang pertengahan panas dan sejuknya. Macam kita. Maksud dia, ada pun penelitian para ulama ni lah, ijtihad dia, ada pun pada negeri yang bukan sememangnya musim dia panas sungguh, kalau dia duduk bawah matahari pun dia tidak mengeluarkan karatnya dan minyaknya. Boleh lah. Ini ijtihad para ulama, tuan-tuan. Jadi yang kita sebutnya, tuan-tuan, kalau air musyammas ni air yang makruh lah. Dan kita pun dah sebut sebelum ni, air yang tercemar. Kalau kita tengok air tu macam kotor ke, tuan-tuan, nampak macam mungkin agak jijik, tuan-tuan, maka air itu makruh digunakan. Makruh, air yang tercemar. Baik, tapi kalau dia sejuk, air musyammas ni, maka hilang makruh dia. Kemudian Su'ila radhiyallahu an, tanya lagi, adakah yang muktamadnya air musyammas itu jika kita panaskan di atas api, hukumnya adakah hilang makruhnya atau tiada, atau adakah hilang yang panas matahari apabila jadi sejuk, atau adakah tertentu dipakaikan pada badan manusia jua atau tiada. Mana dia macam ni, soalan dia tanya, kalau air musyammas ni kita panaskan atas api, hilang tak makruh dia? Sebab tadi dia panas sebab kena matahari, kali ni dia panas kerana kita panaskan atas api, hilang makruh ke tak hilang makruh? Ni tuan-tuan, banyak ni air makruh ni sampai habis ni, tuan-tuan. Kita laju sikit, tuan-tuan. Atau kemudian dia kata, apabila sejuk makruh tak? Kemudian makruh ni untuk badan kita saja ke ataupun pada haiwan pun sama? Haiwan makruh tak kalau kita bagi kita punya keldai ke kambing kita minum air musyammas? Maka dijawab yang muktamad ni yang dipegang lah, yang dipegang, tiada hilang makruh memakai air tercemar itu sebab dipanaskan pula atas api. Makna dia, kalau air tu dah kena musyammas, kita bagi panas atas api, dia tetap makruh. Dia tetap makruh. Sebab panas kan? Tadi dah kena matahari dah, kemudian kita panaskan lagi, makruh lah, tuan-tuan. Kemudian, dan ada pun jika disejukkan dia, maka hilang makruhnya kan, nampak? Kalau dia sejuk, hilang makruh sebab hilang mudarat. Itu kita kata dia irsyadi, petunjuk daripada Nabi SAW. Kemudian mana ni, maka hilang makruhnya. Dan makruh memakai air yang tercemar bukan tentu pada manusia sahaja, tetapi pada binatang yang demikian juga. Maka tiap-tiap yang ditakut mudarat yang mendatangkan penyakit baras, yakni sopak, maka makruh dipakaikan dia. Sopak ni, tuan-tuan tengok orang yang macam kena air panas lah. Saya tengok tangan dia macam kena air panas. Saya dulu ingatkan dia pun ingat tangan kena air panas. Dia bukan kena air panas, dia memang apa, kulat, dia macam kulat tu. Tuan-tuan pernah tengok kulat di roti kan? Roti kita biar kulat. Sama juga di kulit orang tu, orang sopak tu, dia ada kulat, tapi kulat tu payah nak mati, dia duduk di kulit. Memang susah nak mati. Boleh kita berubat, tapi dia memang makan tempoh yang lama. Tengok tangan orang yang tambung-tambung putih-putih tu kan. Kalau zaman dahulu, penyakit ni sangat ditakut, orang takut dan orang jijik dululah. Kalau zaman dulu tuan-tuan, bukan zaman Rasulullah je, malah beribu tahun yang lepas, siapa yang ada sopak ni memang orang akan hindari dia, orang takut. Dia penyakit yang apa, bertampung-tampung kan. Biasa kita tengok di Malaysia ni di tangan lah, nampak tak? Dia jadi putih-putih. Ada orang kadang mula dia kena tangan, kemudian seluruh badan kena tampung-tampung kan. Itu dia macam kulat di roti tu, tuan-tuan, tapi dia duduk di kulit. Jadi bila duduk di kulit, bukan senang, dia dah berakak, tuan-tuan. Dia dah berakak di kulit.
Dia makan tempoh yang lama kalau kita nak berubat. Tapi boleh bukan tak boleh, tapi tempoh dia lama kita nak berubat. Baru ni saya pun pergi satu surau tu pun, saya duduk makan, saya tengok ada satu jemaah tangan dia sopak lah. Dia jadi apa, tompok-tompok putih tu. Kalau zaman dahulu memang orang akan jauhkan, orang takut. Katanya kalau dia berjangkit kan nampak aib kan. Malah zaman dulu pun kalau botak pun dianggap penyakit juga. Botak penyakit dan menjijikkan. Baik. Jadi tuan-tuan, itu sopak lah. Kalau benda yang boleh menyebabkan baras atau sopak ni, maka makruh dipakaikan dia hinggakan binatang pun, supaya tidak jadi mudarat pada binatang. Baik tuan-tuan. Kemudian su'ila radhiyallahu anhu, ditanya lagi, adakah makruh memakai air yang tercemar itu makruh syar'iyah atau irsyadiyah? Dia sebut tadi. Syar'iyah ni ta'budi lah, ataupun irsyadiyah ni sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Irsyad, petunjuk. Maka jika kita kata makruh syar'iyah, apa yang mengiringi hukumnya atasnya demikian itu? Maka dijawabnya iaitu makruh syar'iyah, bukan irsyadiyah semata-mata saja. Jadi tuan-tuan, bukan semata-mata irsyadiyah, dia juga syar'iyah. Maksud dia kalau semata-mata irsyadiyah, dia tak ada pahala. Tapi dia syar'iyah dan bukan semata-mata irsyadiyah. Dan faedahnya jika ia meninggalkan air itu sebab menjunjungkan tegah diberi pahala. Semata-mata tinggal walaupun dia tak tahu menyebabkan apa, baras. Yang ni apa, sopak, dia diberi pahala. Dan yang irsyadiyah tiada diberi pahala orang meninggal. Irsyad tak dapat. Irsyad kalau semata-mata irsyadiyah, macam tadi saya sebut, kalau apa, orang perempuan, kalau sebaiknya kita apa, biarlah dia habis salu fi aimain, habis anak yang pertama tu cerai susu, barulah mengandung yang kedua. Bukanlah sunat begitu, tapi panduan yang kita faham begitulah yang sebaiknya. Dia panggil secara petunjuk tuan-tuan. Kemudian, dan di qasad keduanya diberi pahala kurang daripada orang yang mengqasad semata-mata syariah. Siapa yang meninggalkan air musyammas ni dengan niat dua-dua. Pertama, niat kerana arahan daripada Allah. Yang kedua, kerana apa? Kerana nak elak nilah sopak. Pahala dikurang daripada orang yang niat semata-mata mematuhi larangan. Ni ijtihad tuan-tuan. Ijtihad para ulama. Cumanya kita perhatikan, tidak ada hadis sebut ni ijtihad para ulama berdasarkan kaji ijtihad ulama melihat. Ada pun ada hadis sebut apa? La taghtasilu bil ma'il musyammas fa innahu yurithul baras. Jangan kamu mandi ataupun bersuci dengan air musyammas kerana dia menyebabkan sopak. Hadis ni tak sahih tuan-tuan. Tidak sahih, tidak sabit. Cumanya kita amalkan, kita tinggalkan berdasarkan penelitian para ulama. Yang mana Quran bersebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kita campakkan diri kita ke lembah kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kita bunuh diri kita. Innallaha kana bikum rahima, Allah Taala sayang pada kita. Yang ni jangan buat benda-benda yang mudarat diri kita tuan-tuan. Itu yang timbul, elakkan perkara-perkara yang mudarat. Su'ila radhiyallahu an, daripada air yang mengambil air semayang Hanafi dengan dia. Ambil air semayang cara Imam Hanafi. Kita ni tuan-tuan, memanglah saya dah sebut kat tuan-tuan sebelum ni, kita pergi Mekah biasanya bila kita tawaf, kita tersentuh orang perempuan. Tapi tuan-tuan, memanglah saya kadang-kadang sebagai orang yang pergi kursus haji, sebagai ustaz kata kalau di sana ambil uduk cara mazhab lain lah. Bukan susah pun ambil uduk mazhab lain ni tuan-tuan, macam kita lah. Cumanya mazhab Hanafi ni wajib gosot. Dalam mazhab kita sunat gosot. Kenapa sunat? Sebab nak keluar pada khilaf lah, sunat gosot. Khuruj minal khilaf mustahab, keluar daripada khilaf sunat. Pakai burdah, sebagian ulama kata wajib, jumhur kata tak wajib, maka jadilah sunat. Sunat pakai. Ada minoriti saja yang kata wajib. Kemudian apa lagi? Kalau mazhab Maliki ambil sembahyang macam kita tuan-tuan, cuma dia sapu kepala, satu kepala dia sapu, satu kepala. Kalau Hanafi separuh tuan-tuan, lepas tu wajib gosok. Kalau Hambali ni tuan-tuan, wajib bismillah, wajib basuh tangan, wajib kumur, masuk air dalam hidung. Kalau tak buat tak jadi wuduk, dia kena buat. Sebab tu kita ambil wuduk biar ambil lengkap tuan-tuan.
Bismillah kita baca, basuh dua tangan. Kan basuh tangan dulu kan? Basuh tangan dulu 3 kali. Kemudian kumuk dan masukkan air dalam hidung. Kita buat sempurna. Biar kita punya wuduk ni menurut 4 mazhab sah. Macam tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebagai ustaz kadang-kadang dia mengajak, sebagianlah mutawif mengajak kalau pergi haji ambil wuduk mazhab lain. Sebenarnya tuan-tuan, kita tak perlu pun ambil wuduk ikut mazhab lain. Tak perlu. Tuan-tuan ambil wuduk kalau cerita di Mekah ni tuan-tuan. Tuan-tuan ambil wuduk macam tuan-tuan ambil kat Malaysia, mazhab Syafi'i lah. Yang mana rukun ada 6 kan. Niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki dan tertib kan. Itu je. Basuh kepala sikit ya tuan-tuan, ambil peh pun boleh dah tuan-tuan. Adapun di Mekah bila kita tersentuh perempuan, maka bukan kita nak sentuh, susah nak elak kan. Susah nak elak. Dia termasuk dalam umumul balwa, perkara yang suka dielakkan dan dia dimaafkan. Umumul balwa dimaafkan. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab fiqh dulu-dulu tuan-tuan. Dia akan sebut kalau tawaf ni terpijak taik merpati dulu, bukan Mekah sekarang tuan-tuan, bersih. Dulu tuan-tuan cerita 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun yang lepas, merpati banyak tuan-tuan di Kaabah tu. Jadi taik dia tu najis. Jadi masa tawaf tu kadang-kadang terpijak. Padahal kita masa tawaf kena suci badan. Badan pun kena bersih. Bukannya kena ada wuduk je, badan pun kena bersih. Sama orang baca khutbah dia kena ada wuduk. Dan jangan terpijak ijak. Ada orang tok khatib dia terpijak ijak, jadi jugalah khatib malu nak turun. Tak boleh lah. Dia kena bersih badan dia. Bersih pergi basuh kaki balik. Jadi tuan-tuan, jadi bila dalam kitab fiqh sebut, bila kita tawaf terpijak taik merpati yang kita tak boleh elak, dimaafkan. Sah. Tapi nak sembahyang nanti kalau boleh basuh lah. Kalau tak boleh basuh tak apalah. Kalau boleh basuh wajib basuh lah. Cumanya tawaf tu tak batal. Sebab kita tahu kan, tawaf bila batal wuduk batal tawaf. Batal wuduk batal tawaf. Tapi ketika itu tak batal sebab umumul balwa. Benda yang sama juga disebut oleh Ustaz Abu Bakar. Ada lagi Ustaz Bakar kan? Ustaz Bakar ada banyak mana ni? Ada Ustaz Bakar? Tak ada no? Ustaz Bakar pun sebut benda yang sama. Baik tuan-tuan. Jadi dicerita ni daripada air yang mengambil air semayang mazhab Hanafi dengan dia. Kemudian daripada kasatnya adakah ada jadi mustakmal kerana sudah ia mengangkatkan manik yang ada padanya. Dia ambil ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia ada mustakmal, tapi cara pemahaman mustakmal ni dia tak sama dengan kita tuan-tuan. Orang ambil mazhab Hanafi, kemudian daripada kasatnya. Jadi tuan-tuan dia ambil cara mazhab Hanafi, kemudian daripada kasatnya. Makna dia kasat nak ambil ismayang secara mazhab Hanafi. Air tu jadi mustakmal ke tak jadi mustakmal? Air tu. Air yang dipakai tu. Maka dijawabnya adalah air sudah jadi mustakmal padanya kerana dipakai pada barang yang tidak dapat tidak daripadanya mustakmal. Tak kira lah walaupun dia dah ambil ikut mazhab Hanafi ke mazhab mana ke, maka air bila dah guna untuk bersuci, air itu menjadi air mustakmal. Mustakmal ni air yang maksudnya kita tak boleh bersuci kali kedua. Bersuci kali kedua tak boleh. Tapi untuk minum ke apa semua boleh tuan-tuan. Tapi nak bersuci, air bersuci mesti air mutlak. Air yang mana belum diguna untuk mengangkat hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, ataupun digunakan untuk menyucikan najis. Baik, seterusnya Su'ilah radhiyallahu anhu ditanya lagi, adakah wajib niat pada mandi orang yang kafir kitabiyah dan umpamanya, dan adakah disyaratkan bagi wajib orang tersebut ada tersebut itu laki apa itu laginya itu mukallaf atau tidak? Wajib mukallaf ke tak wajib mukallaf? Kenapa dia sebut kitabiyah tuan-tuan? Sebab benda ni berlaku kalau orang kahwin dengan orang perempuan. Kita tahu orang Islam, lelaki boleh kahwin dengan perempuan kitabiyah. Kitabiyah ni maksud dia Yahudi dan Nasrani. Dia boleh kahwin. Tapi orang perempuan Islam tak boleh. Macam tu. Orang lelaki Islam boleh kahwin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani. Tapi dia panggil kitabiyah tuan-tuan. Kitabiyah. Adapun orang perempuan Islam dia tak boleh bersuamikan Yahudi dan Kristian, tak boleh.
Cuma persoalan dia, adakah Yahudi dan Kristian sekarang boleh kahwin? Tak boleh. Okey tuan-tuan, untuk dalam mazhab kita tak boleh. Yang boleh ni hanyalah Kristian yang betul-betul Kristian. Bukan hak dia yang dah wasak ni, Kristian betul. Yang ni dia tak mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan, dia tak mensyirikkan Allah lah. Walaupun dia tak beriman pada Nabi Muhammad, tapi dia masih lagi beriman pada Allah, dan dia tak kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Yahudi pun sama, bukan Yahudi yang mengatakan Uzair tu anak Tuhan. Si Yahudi yang betul, ikut kitab dia sebenar. Ada pun pandangan majoriti ulama Nasrani yang ada sekarang dengan Yahudi sekarang boleh kahwin. Ini pandangan majoriti lah. Saya sebut ni bukan apa, kita jangan buat lah tuan-tuan. Malah walaupun majoriti ulama kata boleh, tapi tak digalakkan. Memang sangat tak digalakkan, walaupun boleh. Sebab nanti kita dalam hidup masyarakat ni, tuan-tuan pergi ke India ke, tuan-tuan pergi ke Eropah ke, dia pun bukan mazhab Syafi'i, dia pun mazhab Hanafi banyak, mazhab Hanbali pun ramai, mazhab Maliki pun ramai tuan-tuan. Supaya kita tak pelik lah tuan-tuan. Kok nanti kita tengok ada kawan kita laki Islam, bini Yahudi macam tu, ataupun bini Kristian, tapi tak digalakkan walaupun kata boleh. Itu dia sebut tuan-tuan, halal tuan-tuan, boleh kahwin dengan mereka, boleh kahwin. Tapi ikut mazhab kita tak boleh tuan-tuan. Ikut mazhab kita tak boleh. Sebab tu di Malaysia saya tak pernah jumpa orang lelaki kahwin dengan perempuan Kristian, saya tak pernah jumpa. Tapi kalau di luar negara kadang-kadang ada. Kadang-kadang, tapi tak digalakkan. Pasal apa tak digalakkan? Sebab dia akan jadi masalah yang agak berat. Masalah dia apa? Anak tu bila dia keluar, dia Islam. Anak diikut agama ayah dia, ayah atau mak dia yang terbaik. Kalau mak dia masuk Islam, anak yang belum balik Islam. Itu kadang-kadang jadi krisis lah sikit tuan-tuan. Jadi isu yang masalahnya, bila walaupun isteri dia Kristian, di Indonesia ada tuan-tuan, di Indonesia ada yang mana dia kahwin dengan isteri dia Kristian, ada. Jadi tuan-tuan, masalah dia, malah saya nak cerita, suami dia tabligh kuat, tabligh keluar, isteri dia pun kuat dakwah Kristian. Isunya tentang anak tu nanti. Anak macam mana? Kalau ikut undang-undang dia, anak mesti Islam, wajib diasuh oleh ayah sebagai agama Islam. Takut krisis nanti, bini ajak cara lain, doa Jesus Christ contohnya, dia akan jadi isu. Allah, kalaulah kita kahwin dengan orang perempuan Islam ni buat isu tuan-tuan, betul tak? Isu peribadinya, isu pandangannya, isu nak balik rumah hang ke, rumah aku ke, raya ni buat isu tuan-tuan. Ini bini bukan Islam. Dia hebat tu, cabaran tu bukan senang, susah lagi. Sebab tu sangat tak digalakkan lah, sangat tak digalakkan lah. Mereka betul-betul hebat untuk dakwah dan sebagainya, silakanlah. Nikah tu untuk dakwah, dia tarik masuk Islam. Takut lagi masalah jadi perceraian. Jadi perceraian, mahkamah putuskan anak tu isteri dia bawa, kacau tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ceritanya kalau orang yang kahwin dengan isteri, katakanlah, saya ingat susah lah nak jumpa Kristian yang pure. Ada tu tapi sikit, ada, bukan tak ada, ada tapi sikit sangat lah. Kristian yang mengatakan Isa tu bukan anak Tuhan, tapi dia tak beriman dengan Rasulullah, tak beriman. Dia baru beriman dengan Allah, tapi Nabi Isa tu pesuruh Allah, dia bukan. Ada Kristian sebut, saya pernah tengok rakaman di YouTube, tapi sangat sikit lah. Yahudi pun sama tuan-tuan, yang betul ikut kitab dia, bukan tak ada, ada. Malah Yahudi yang betul-betul mengikut kitab dia, dia tidak akan setuju dengan Yahudi Zionis. Zionis ni yang merampas tanah Palestin tu. Sebab dalam kitab dia pun sebut lah, dia pun tak boleh menubuhkan negara sebagai hukuman daripada Allah. Sebab tu dia pun tak setuju, Zionis. Zionis ni maksudnya orang yang menyokong kezaliman apa Israel buat ke atas orang Palestin, yang menyokong, itu panggil Zionis. Sekali pun dia bukan Yahudi. Zionis ni orang bukan Yahudi pun ada. Dia bukan Yahudi tapi dia menyokong. Kalau di Malaysia ni, kalau ada orang waktu Palestin bertembung dengan apa, Israel kan, nak selamatkan negara dia pun, depa sokong Israel. Zionis lah. Sekali pun dia bukan Yahudi. Itulah Zionis. Ditubuhkan Zionis untuk menubuhkan negara haram Israel, kan ada kan, kita tengok. Dia bukan orang Yahudi pun, tapi dia pula lebih-lebih duk mengata kat Palestin, duk bela Israel. Kita pun pening tengok dia duk kat negara Islam. Itu perangai Zionis itu. Zionis. Zionis ni tuan-tuan, masyarakat barat pun tolak. Tuan-tuan pergilah Kanada ke Eropah ke, mereka pun tolak kezaliman yang jelas pada rakyat Palestin. Macam mana kalau ada orang yang bukan Islam yang boleh membela ini, satu benda yang ghairul maqul, tak masuk akal tuan-tuan. Kalau orang boleh bela Zionis, kezaliman dan kejahatan dia jelas tuan-tuan.
Katakanlah kahwin dengan seorang perempuan kitabiyah, Yahudi ke Nasrani ke. Tapi tuan-tuan, fatwa daripada Al-Azhar, makanan daripada negara Kristian dan Yahudi halal. Sembelihan dia sembelihan dia halal. Ini fatwa daripada Universiti Al-Azhar. Kalau memang terkenal negeri itu mengamalkan Kristian yang sebenar. Sebab kita boleh makan sembelihan dia apa? Hatta kosher tu tak kosher. Kita tengok kosher kan, Yahudi punya makanan tu. Yahudi dia tak makan babi tuan-tuan. Kosher tu boleh kata dia punya standard sembelihan dia, kebersihan dia, nak bandingkan kita jauh lah tuan-tuan. Mereka sangat jaga. Yahudi ni satu bangsa yang memang sangat jaga makan. Jaga sungguh-sungguh makan ni. Kalau kosher, kalau lah yang lain tu boleh, kosher tu lagilah halal. Cuma kat Malaysia tak ada keluar fatwa tu, tak dikeluarkan. Al-Azhar ada keluarkan, Eropah juga ada keluarkan. Yang ni sembelihan mereka boleh makan. Sembelihan mereka, orang Yahudi dan Kristian. Tapi kita di Malaysia ni tuan-tuan dah banyak Islam, tak payahlah. Ni nak cerita ni kalau kita orang yang hidup di negara tu tuan-tuan. Kita di Malaysia ni punya banyak orang Islam niaga, tak payahlah pergi beli macam tu tuan-tuan. Ini cerita kalau orang Islam yang duduk di Israel tuan-tuan. Kan ada orang Islam di Palestin tu, sebahagian rakyat Palestin duduk di kawasan yang dijajah oleh Israel. Bukan senang nak cari makan. Ataupun orang Islam yang duduk di belah negara-negara Eropah, yang mana pusat-pusat penyembelihan mana ada orang Islam kontrol. Mereka kontrol. Ni fatwa ni sesuai lah dengan mereka. Jangan pula tuan-tuan pergi dekat pasar raya, tuan-tuan pergi cari kosher. Bukan, tak ada. Tuan-tuan pergi cari kosher kat pasar raya. Ni Al-Azhar punya fatwa. Fatwa tu ikut tempat tuan-tuan. Sesuai dengan tempat, keadaan dan suasana. Saya sampai kat tuan-tuan ya tuan-tuan sebagai penambahan ilmu. Adapun kita di Malaysia, kita straight lah tuan-tuan, seperti mana yang ditetapkan. Kita makan cari yang betul-betul Islam lah tuan-tuan, supaya kita rasa betul-betul bersih lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, kalaulah dia kahwin dengan seorang perempuan Yahudi ataupun Nasrani, bila dia berjima, wajiblah mandi, betul tak? Perempuan tu wajib mandi, isteri tu. Tidak. Iyalah, contohnya haid kan, dia haid. Bila haid kita tak boleh, dah habis haid tak boleh jima, kena mandi dulu. Mandi dulu baru boleh jima. Dia suci daripada haid, betul tak? Dah habis haid bukan boleh jima terus, lepas mandi baru boleh jima. Jadi masa mandi ni, walaupun dia bukan Islam, dia wajib niat ke tak wajib? Kemudian wajib mukallaf dah. Mukallaf. Kalaf ni maksud dia berakal lah. Berakal Islam, betul tak? Islam berakal balik. Itu mukallaf tuan-tuan. Apa jawapannya kita tengok. Maka dijawabnya bahawasanya wajib niat. Wajib niat. Jadi siapa yang kahwin dengan ni satu isu lah, kahwin dengan Nasrani ataupun Yahudi, orang perempuan isteri ni, wajib pesan, wajib niat mandi, wajib. Niat mandi wajib. Saja aku mandi untuk mengangkat adab besar, cukup. Saja aku mandi untuk mengangkat adab besar, cukup. Adapun kerana Allah sunat sebut, macam tuan-tuan semayang lah, kita niat kan, bukannya wajib macam kita baca tu. Yang wajib 3 aja. Qasad, ta'arud, ta'jin. Qasad usalli, sahaja aku semayang. Ta'arud fardu. Ta'jin fardu apa? Subuh, zuhur, maghrib, isyak, sebut tu. Sahaja aku semayang fardu zuhur, selesai. Cukup. Yang lain tu sunat, tapi memadai yang tu. Tapi kalau makmum, sunatlah niat jadi makmum, betul tak? Sunat niat jadi makmum. Tapi kalau kita semayang, kita tak niat jadi makmum, semayang sah tapi boleh batal tuan-tuan. Kita semayang belakang imam, kita meluat imam tu, tapi nak semayang seorang-seorang segan. Semayang belakang niat seorang-seorang, dia boleh batal semayang. Tak mana batal, bila imam baca panjang kita duduk berdiri senyap-senyap, kita dah buat perbuatan yang sia-sia dalam tempoh yang panjang, dia boleh jadi batal semayang. Tuan-tuan berdiri lama-lama, tak buat apa. Padahal tuan-tuan bukan ikut imam. Kalau tuan-tuan ikut imam, memang tuan-tuan kena ikut imam, betul tak? Wajib ikut. Imam baca panjang lagu mana kena ikut, kecuali mufarakah. Sebab tu bila kalau semayang belakang imam yang kita tak niat ikut dia, imam tu baca Fatihah, kita pun baca Fatihah, dia baca surah, kita pun baca surah juga, supaya tidak ada sengkang yang lama. Kita sia-siakan waktu, kita buat perbuatan yang sia-sia. Satu. Yang kedua, ingat, kalau kita tak niat jadi makmum, imam tak boleh tanggung Fatihah. Jaga-jaga tu. Kita niat imam tengah baca Qul huwallahu ahad, nak habis dah. Kita angkat takbir, tak niat jadi makmum, memang sah semayang tu, sah semayang. Niat jadi makmum ni waktu tengah semayang boleh niat, kecuali semayang Jumaat, betul tak? Semayang Jumaat wajib niat imam atau makmum masa awal-awal tu.
Sebab tidak ada Jumaat tanpa imam dan makmum. Tapi kalau semayang biasa ni, tuan-tuan niat mula-mula masuk semayang seorang. Saja aku semayang fardu maghrib, Allahu akbar. Dah angkat takbir, okey makmum. Niat jadi makmum lah. Niat kehendak diri kita nak jadi makmum dia. Itulah. Makmum. Baru tuan-tuan sebut makmuman ke dalam hati, tak sebut ke, yang penting ada kehendak, kesedaran tuan-tuan nak jadi makmum. Jadi tuan-tuan, itu tak apa. Tapi jangan imam nak rokok dah, kita angkat takbir, niat semayang seorang. Bila imam rokok, kita pun rokok, batal semayang. Betul tak? Sebab imam mana boleh tanggung, imam tak tanggunglah Fatihah kita, pasal kita tak jadi makmum dia. Tuan-tuan faham tak? Jadi tuan-tuan senang kata, yang wajib ni qasad ta'arud ta'yin, itu wajib. Kalau semayang sunat, qasad dengan ta'yinnya, saja aku semayang duha cukup. Saja aku semayang duha cukup. Kalau semayang sunat mutlak, semayang bukan semayang duha, bukan semayang ba'diyah qabliyah, bukan semayang tahiyatul masjid, bukan semayang wudu, ini sahaja aku semayang cukup lah. Tapi tuan-tuan buka dalam kitab-kitab dia sebut sahaja aku semayang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah kan. Itu lebih bagus. Tapi saya nak cerita hukum asal lah tuan-tuan. Asas dia. Asas dia tuan-tuan semayang sunat mutlak ni, semayang sunat pada waktu yang tak ditegah. Contohlah tuan-tuan, antara kita subuh sampai ke zuhur kan panjang waktu. Duha ni paling banyak 12 rakaat. Tapi tak afdal. Yang afdal 8. Siapa buat duha 8 rakaat, pahala lebih banyak pada 12. Tak apalah, katakanlah kita buat duha 12. Tiba-tiba tuan-tuan rasa macam banyak lagi masa ni, betul tak? Banyak lagi ni. Ni daripada pukul 8.30 nak sampai pukul zuhur tuan-tuan kan. Yang dia tak boleh semayang ni istiwa. Istiwa ni 10 minit sebelum masuk zuhur. Zuhur pukul 1.11. Dalam 1 minit tu tuan-tuan tak boleh semayang pasal matahari tegak ke atas. Tapi sebelum tu boleh semayang. Dia istiwa tu tak boleh semayang. Sebagai ulama kata haram, sebagai kata makruh dan sebagainya lah. Tapi jangan semayang lah, pendek kata. Masa panjang, tuan-tuan dah habis semayang dah. Jam baru pukul 9.30 macam tu. Nak semayang apa ni? Tapi nak semayang lagi. Tuan-tuan buat duha 14. 14 itu bid'ah. Pasal Nabi tak ajak. Tidak ada lebih pada 12. Kalau tuan-tuan buat duha 14, yang 14 tu bid'ah. Silap lah tuan-tuan. Tapi semayang bagus, niat tu tak bagus, silap. Canggah dengan Nabi ajak. Macam kita zikir lepas semayang lah 33, tapi kita pergi buat 38 contoh. Lagi bagus banyak, tak bagus. Dia 33, Nabi ajak 33. Sebab tu tuan-tuan buka mana-mana kitab pun 33. Dia tak kata lagi banyak, lagi bagus. Macam mana Rasulullah SAW ajak. Baik, jadi tuan-tuan, duha 12 yang paling banyak. Kalau nak semayang juga, jangan pergi buat duha pula dah 14 rakaat, 16, itu menjadi bid'ah tuan-tuan. Dibenci. Malah saya silap boleh jatuh hukum haram tuan-tuan. Kita dah mula menambah ibadah yang Nabi tak ajak. Baik, jadi tuan-tuan, kalau nak semayang juga, semayang sunat mutlak. Saja aku semayang. Ataupun saja aku semayang sunat mutlak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku semayang, Allahu Akbar. Semayanglah sampai beratus rakaat sebelum masuk zuhur, boleh. Okey tuan-tuan, habis tuan-tuan. Tak mana ni? Wajib niat keduanya mana ni? Bahawa tu wajib niat pada kedua dan tidak disyaratkan lagi mukallaf. Habis tuan-tuan. Makna dia tuan-tuan, akan datang kita sambung daripada seorang yang mencebok di situ. Nampak bang? Baris yang ke-4 tu. 1 2 3 4 5. Daripada seorang yang mencebok. Sini bang, sini. Baris yang ke-5 daripada orang yang mencebok. Ujung. Ujung dia. Daripada orang yang mencebok dengan tangan. Dia ada bekas kecil, nak ambil semayang, dia cebok dengan tangan dia. Jadi mustakmal lah dalam tu. Baik tuan-tuan, jadi kalau ada isteri yang bukan Islam, kita biarlah contohnya, dia wajib mandi. Wajib mandi. Lepas dia habis haid ke, nifas ke, wajib dia mandi, baru boleh jima'. Jadi dia wajib mandi dan dia wajib niat, cuma tak wajib mukallaf. Yalah, nak mukallaf macam mana dia bukan Islam? Mukallaf ni dia 3. Balik, berakal, Islam. Mukallaf. Mukallaf 3 tu kena ada. Sebab tu orang bukan Islam, walaupun kita tak boleh paksa dia semayang, mana boleh kan? Orang Islam, bukan Islam, tak bayar zakat, kita pergi paksa. Mukallaf ni maksud dia dipertanggungjawabkan, diberi taklif, tanggungjawab untuk menunaikan kewajipan. Orang kafir kat dunia kita tak boleh paksa dia puasa, zakat, semayang, tetapi di akhirat
mereka tetap juga dihukum kalau mereka tak semayang. Kan dia pun tak semayang. Semayang tak, zakat tak, puasa tak, orang yang bukan Islam, di dunia kita tak boleh paksa dia, tapi di akhirat juga akan dihukum kerana mereka meninggalkan perkara tu, kerana kekufuran mereka. Tetap dihukum. Kerana meninggalkan suruhan Allah. Tapi kat dunia tak ditaklifkan sebab dia pun bukan Islam. Tapi mandi suami wajib. Wajib niat, tak disyaratkan mukallaf. Sebab dia pun bukan Islam. Bini Nasara bukan Islam. Pastikan niat tu ada. Okey, tuan, dah habis dah. Saya minta maaf tuan-tuan, dah terlajak masa. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.